Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama sesuai ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'un rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya. Dan mereka selalu mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Mereka selalu mendermakan apa yang telah kami berikan kepada mereka. Para penonton yang dirahmati sekalian, itu tadi ialah ayat daripada surah As-Sajdah, ayat yang ke-16. Para penonton yang biasa ke masjid, ke surau, ke madrasah pada hari Jumaat, besok pagi ni, biasanya imam dalam rakaat yang pertama akan membaca surah Alif Lam Mim Sajdah, dan rakaat yang kedua akan membaca surah Al-Insan. Kalau masa mengizinkan, mereka akan baca sampai habis surah itu. Kalau masa tidak mengizinkan, mereka membaca mungkin 1/2 atau 1/3 daripada surah itu. Tapi apapun, tuan-tuan akan berjumpa dan mendengar imam menyebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'un rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagaimana yang dibacakan tadi. Para penonton yang hormati sekalian, kita masih lagi, hari ini ialah siri yang ke-6, tuan-tuan. Siri yang ke-6 membincangkan hebatnya sedekah. Hebatnya sedekah. Dan insya-Allah kemungkinan besar kita akan menamatkan besok hari Jumaat. Kita akan menamatkan perbincangan ini. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan ini boleh diteruskan dalam sebulan, 2 bulan pun tak habis-habis. Kalau tiap-tiap hari pun kita membincangkan persoalan mengenai sedekah ini. Berbagai-bagai sudut yang kita boleh ambil. Sudut sedekah dari segi sosial, sedekah dari segi family, sedekah dari segi individu, sedekah daripada masyarakat yang luas, sedekah daripada negeri, sedekah daripada negara, dan akhirnya sedekah dalam konteks umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Perspektif yang lain, sedekah sebagai ibadah. Hukum sedekah. Apa peruntukan-peruntukan syarak tentang sedekah. Yang lain boleh ditinjau, sedekah dan akidah, sedekah dan syariah, sedekah dan akhlak. Yang lain juga boleh ditinjau, tuan-tuan dan puan, ganjaran-ganjaran sedekah yang diberikan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam ganjaran. Sebab itu tuan-tuan yang tak habis-habis yang saya bacakan ini, ujung pun nanti tuan-tuan dan puan, banyak saya berikan tuan-tuan kumpulan-kumpulan hadis. Kebanyakannya, hampir semuanya hadis-hadis yang sahih. Bukhari, Muslim, Tirmizi dan sebagainya. Muttafaqun alaih, tuan-tuan dan puan. Yang menggambarkan kehebatan sedekah. Dan di mana tuan-tuan dan puan, kehebatan-kehebatan ini menarik minat kita, menarik minat saudara, menarik minat saya.
menarik minat anak-anak kita, generasi yang akan datang. Kita nak hidupkan budaya ini, tuan-tuan dan puan. Kalau sedekah hidup, kalau infak hidup, kalau wakaf hidup, kalau zakat hidup, tuan-tuan, tak ada orang miskin di Malaysia. Tak ada orang Islam miskin di Malaysia. Tak ada orang Islam yang merempat di Malaysia sebagaimana yang dijumpai oleh Abid Liu. Tak ada. Tak ada orang yang merana. Hari-hari, hampir hari-hari, tuan-tuan. Hari ini pun ada 2-3 orang nak datang berjumpa saya. Nak menyatakan kemelaratan hidup mereka dan memerlukan sedikit bantuan. Jadi kita daripada Yayasan Kebajikan Sabaha ini, setakat mana yang kita mampu, sikit-sikit, tuan-tuan, sikit-sikit, kita cuba agihkan. Paling tidaknya untuk hari itu, untuk petang itu, untuk malam itu, daripada periuk mereka kosong, berisilah periuk. Daripada nasi tidak ditanaklah nasi dalam periuk itu. Di samping tidak ada sayur yang dicurahkan kuahnya melebihi yang lainnya, untuk anak, untuk isteri, untuk suami dan sebagainya, adalah kuah yang namanya sayur yang dihidangkan, tuan-tuan. Di samping tak ada susu dalam botol susu, tuan-tuan, sudah adalah sedikit botol susu yang mengalirkan susu ke mulut anak-anak kita. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, ya. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, mari kita lazimkan anak-anak kita. Lazimkan anak-anak kita, nombor satu, tuan-tuan, sebagaimana saya sebutkan, mari kita pergi menziarah anak yatim, orang fakir, orang miskin, gelandangan, orang yang tak ada rumah, orang yang tak ada kampung halaman, orang yang terpinggir, orang yang tidur bawah jembatan. Masya Allah, tuan-tuan. Orang yang terpaksa disediakan tempat khas gelandangan ni, tuan-tuan. Yang tak tahu masa depan. Besok pun dia tak tahu. Besok itu apa, lusa mereka apa, tulat mereka apa. Dia tak tahu besok lusa dan tulat. Mereka tahu ada secebis makanan nak dimakan untuk menyambung kehidupan untuk hari itu. Tak nampak. Anak dia tak nampak, isteri dia tak nampak, suami dia tak nampak, manusia-manusia lain tak nampak. Bergelempangan di bawah jembatan, tidur begitu saja, tuan-tuan. Setengahnya bawa anak kecil, tuan-tuan, tidur bersama dengan mereka. Nah, suasana ini kalau kita duduk memerap di rumah saja, tuan-tuan, masing-masing dengan rumahnya, masing-masing dengan keretanya, masing-masing dengan jawatannya, masing-masing dengan, tuan-tuan dan puan, kepopularan masing-masing. Tak nampaklah benda-benda ini. Bila kita tak nampak benda-benda ini, tak timbul langsung di hati kita. Kita rasakan, tuan-tuan, Malaysia, alhamdulillah, semuanya makan. Betul ke? Malaysia semuanya dapat membeli pakaian. Betul ke? Malaysia semuanya dapat menghantar anak pergi belajar di mana-mana pun. Betul ke? Malaysia semuanya paling tidaknya ada basikal, ada motosikal, ada motorkar. Malaysia semuanya, tuan-tuan, supermarketnya ada orang pergi miskin pergi supermarket, orang kaya pergi supermarket. Betul ke? Malaysia, tuan-tuan dan puan, bebas daripada kemiskinan. Betul ke? Sebab itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah lah, saya pernah pengalaman dan masih lagi, tuan-tuan dan puan, ya, pengalaman mengurus masyarakat, pengalaman mengurus negeri dan sebagainya, pengalaman kita sebagai ahli parlimen, sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, sebagai exco dan sebagainya. Tuan-tuan, insya-Allah kita bersama dengan rakyat jelata merasakan. Kami latar belakang kami pun latar belakang yang itu, tuan. Mungkin tidaklah saya sesusah teman-teman. Mungkin saya tidak tergolong keluarga saya dalam fakir dan miskin. Dan kita tidak termasuk orang yang menerima zakat dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, saya faham. Saya faham. Makan satu nasi, satu lauk pun kadang-kadang lauk dibagi. Ikan kita kecil. Adik-beradik ramai, tuan-tuan. Kecil bagi 4. Potong. Mak potong letak dalam pinggan, simpan. Takut kalau dia makan lewat, mereka tak dapat lauk untuk makan adik-beradik yang lain. Biasa. Dan saya dalam family pun biasa begitu satu masa dulu, tuan-tuan. Hidup dalam halam, tetapi alhamdulillah ayahnya, tuan-tuan, ayahnya minat dengan Allah, maknya minat dengan Allah. Minta maaf saya nak sebut dia, saya nak ulang balik. Ayah saya guru Quran, ayah saya imam, ayah saya guru agama kampung, ayah saya tukang menikahkan orang, mak saya guru Quran. Jadi tuan-tuan, ada keberkatan dalam rumah. Pendapatan berapa sen lah ayah saya. Mak saya tak bekerja. Pendapatan berapa sen, anak 8 orang, tuan-tuan dan puan, nak membesarkan mereka. Termasuk saya. Dengan pergi belajar dan sebagainya. Belajar, tuan-tuan, belajar adik-beradik yang lain pun. Tapi alhamdulillah keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia, tuan-tuan. Inilah dia.
Ayah setahun sekali dia mengutip fitrah tuan-tuan. Itulah setahun sekali antaranya salah satu daripada asnaf tuan-tuan yang salah satu daripada orang daripada 8 itu yang akan dapat sikit bahagian daripada kutipan fitrah itu ialah pemungut fitrah itu. Pengurus fitrah itu. Jadi itu tuan-tuan dan puan yang saya mendengar sekalian ya. Sebab itu saudara sedekah. Sebab itu kalau kita bercerita sedekah, saya bercerita sedekah sebenarnya dalam gambaran saya ada. Kenapa sedekah? Kenapa dikeluarkan sedekah? Berapa ramai manusia yang menunggu-nunggu untuk tangan mereka menerima. Mereka tangan di bawah, kita tangan di atas. We are the giver. Kita tangan di atas. They are the recipient, the receiver. Tangan mereka di bawah. Dan hadis menyebutkan yang saya dah baca, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada penerima. Barulah ada the sense of giving, the power of giving, the joy of giving out whatever little thing that you have. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Balik tadi tentang sedekah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian ya, saya nak menyebutkan tuan-tuan ya, saya ulang sekali lagi, di zaman pemerintahan Omar Abdul Aziz, tak ada orang susah tuan-tuan, tak ada orang susah. Tak ada orang yang layak menerima zakat. Tak ada orang yang layak. Fakir tak ada. Miskin tak ada. Yang melarat tak ada. Anak yatim yang tidak dibantu tak ada. Seluruhnya. All of the rakyat are taken care of. Tiap-tiap orang. Zaman Umar Abdul Aziz. Diiklankan di masjid, diiklankan di pasar-pasar, diiklankan di public places. Siapa yang memerlukan zakat, siapa yang memerlukan kamu sebagai daripada asnaf, datanglah. Tak ada orang datang, tuan-tuan. Sebab semua rakyat bertanggungjawab. Yang mampu memberikan kepada yang tidak mampu, yang berada curahkan kepada yang tidak berada. Dan tidak tangguh-tangguh, tidak tangguh-tangguh. Sampai masanya, cukup tahunnya, cukup dia punya nilainya, cukup bahagianya, terus. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan terutamanya, Nabi sangat dermawan. Nabi Muhammad sangat dermawan. Dalam bulan Ramadan disebutkannya tuan-tuan dan puan, kedermawanan Nabi itu macam angin yang kencang bertiup. Macam angin, laju. Ada saja sedekahkan, ada saja sedekahkan, ada saja sedekahkan. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimamkan solat. Cepat sangat. Selepas habis solat cepat, bergegas meninggalkan jemaah para sahabat dan sebagainya. Terus meninggalkan jemaah tuan-tuan dengan doa yang ringkas, meninggalkan jemaah. Nampak kegagasannya. Nak cepat. Ditanyakan selepas itu, ya Rasulullah, kenapa kau bergegas pagi ini? Apa dia kata? Ada sesuatu yang dititipkan kepada Aisyah, yang nak disampaikan kepada aku, untuk aku hulurkan kepada mereka yang tidak mampu. Aku takut lewat menghulurkannya. Takut Allah murka kepada aku. Bayang tuan-tuan. Itu Nabi. Bayangkan di kalangan sahabat tuan-tuan. Bayangkan di kalangan sahabat. Berasa tuan-tuan, berasa seronoknya nak sedekah, seronoknya sedekah. The more I get, the more I contribute. The more I get, the more I contribute. Bukan, the more I get, the more for me, the more I get, the more for my family. The more I get, the more can I enjoy. The more I get, the more I can travel to all the countries, all to the globe. Bukan. Banyak saya dapat, banyak saya bagi. Itu dia. Sebab, tuan-tuan, yang kita ulang balik sikit lagi, apa yang diberikan kepada saudara, apa yang diberikan kepada saya, dalam apa bentuk pun, diberikan gaji yang lebih, diberikan pendapatan yang lebih, diberikan keuntungan yang lebih, diberikan dividen yang lebih. Apa juga, saham, alhamdulillah, tuan-tuan, ada lonjakan saham, sebab itu kita dapat lebih sikit daripada saham. KWSP kita, simpanan-simpanan kita dan sebagainya, emas isteri kita, perak yang disimpan dan sebagainya yang tidak digunakan, yang mesti dikeluarkan zakat untuk itu, zakat perniagaan, zakat pendapatan, berbagai-bagai jenis zakat, zakat korporat. Saudara, kalau ini dapat dikeluarkan oleh seluruh umat Islam, bayang tuan-tuan ya, berapa seronoknya kita sama-sama menikmati, seronoknya menikmati keselesaan hidup di Malaysia, di bumi Malaysia. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, hanya boleh berlaku di antara tempat dalam dunia ini, di Malaysia. Di Malaysia inilah bumi bertuah.
Saya diizinkan oleh Allah, minta maaf, diizinkan oleh Allah untuk beberapa kali dapat melawat dunia, tuan-tuan dan puan. Ke Afrika, ke Latin America, ke Amerika, ke Australia, ke Timur Jauh, ke Timur Tengah. Alhamdulillah. Hampir seluruh dunia ni telah dilawati. Tapi saya nak mengatakan antara tempat yang paling hebat dalam dunia ini, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, seronok lagi di negeri sendiri. Saya 6 tahun setengah belajar di Amerika Syarikat, negeri yang termaju dalam dunia. Tapi hati selalu rindu untuk pulang. Belajar nak segera habis, nak segera habis. Sama orang tak ada kelas, musim sama, musim panas, saya ambil kelas. Pasal saya nak balik cepat, saya nak balik cepat, saya nak balik cepat, saya nak balik cepat. Pasal hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Hebat negeri sendiri. Terutama hujan batu di Malaysia. Malaysia, tuan-tuan, Masya Allah, masjid banyak, surau banyak, madrasah banyak, ustaz banyak, ustazah banyak, imam banyak, bilal banyak. Orang baik-baik banyak, ramai orang baik-baik, tuan-tuan, di Malaysia. Tapi yang kurang je di Malaysia ini, yang saya nampak, minta maaf, tuan-tuan dan puan, kurangnya ialah the idea of giving. Kurang, nak memberi kurang. Di kalangan adik-beradik, kurang nak memberi. Di kalangan adik-beradik, tak terurus, tidak terurus. Berapa orang dalam family, minta maaf tuan-tuan dan puan, ada satu komiti dalam family dan ada satu tabung dalam family untuk membantu adik-beradik, anak saudara kita ni. Nak dibantu. Kesian abang tuan-tuan. Dah tak ada kerja. COVID-19 ini menyebabkan mereka diberhentikan kerja. Dah 3 bulan tak ada kerja. Isteri tak bekerja. Suami dah berhenti kerja. Anak ada 5 orang. Tuan-tuan, takkanlah saya misalnya dan teman-teman misalnya yang istimewa sikit daripada yang lain dari segi ekonominya, mendiamkan diri, memejamkan mata, memekakkan telinga. Tak sempurna iman kita, tuan-tuan. Tak sempurna Islam kita, tuan-tuan. Tak sempurna amalan kita, tuan-tuan. Tak sempurna usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak gembira, Nabi tidak gembira. Allah tidak merahmati kita. Kalau kita hanya memikirkan diri kita. Bayang, tuan-tuan, saya diberitahu oleh teman-teman yang mengusahakan Mahat Tafiz. Saya ada 2 Mahat Tafiz, tuan-tuan dan puan. IQ KL namanya di Kuala Lumpur dan satu lagi di Ulu Langat yang diusahakan oleh teman saya, sahabat saya, Maulana Helmi, Wan Helmi. Yang tak bayar yuran, tuan-tuan, yang tak bayar. Itu sebelum COVID, itu yang sebelum PKP. Tak bayar yuran, tak mampu nak bayar yuran. Musim ini sekarang ni lagi tak mampu nak bayar yuran. Kelas terus berjalan, Mahat Tafiz terus berjalan. Inilah yang memerlukan sumbangan. Sumbangan, tuan-tuan, sumbangan. Sedekah. Saudara, mereka belajar Al-Quran. Budak-budak tu belajar Al-Quran. Budak itu nak menghafaz Al-Quran. Kalau kita tak boleh baca Quran, ada orang nak hafaz Quran. Kan elok kita tenggik kepada usaha mereka itu dan mendapat pahala daripada itu. Kita tak boleh baca Quran. Budak itu kecil-kecil, tuan-tuan. Umur 9 tahun, 10 tahun. Dah hafaz Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan. Masya Allah. Tengok satu klip video yang saya tengok beberapa kali saya ulang, tuan-tuan. Di Indonesia. Anak yang cerebral palsy, tuan-tuan. Otak tidak berfungsi, tuan-tuan. Tapi menghafaz Al-Quran, membaca Al-Quran. Sebut. Ini surah apa dia boleh sebut. Ini muka berapa dia boleh sebut. Ini ayat yang berapa dia boleh sebut. Mula ayat ini apa. Akhir ayat ini apa. Dia boleh sebut di mana-mana dalam Al-Quran. Masya Allah, tuan-tuan. Anak OKU, tuan-tuan. Anak ni OKU. Bukan sembarang OKU. Nah, he has the brain problem. The functioning of brain is not there. The brain doesn't function as it should be functioning. Bayang. Macam mana kita melihatnya, tuan-tuan? Allah sedih sayu. Tuan-tuan kalau ada pengalaman ya, berada di belakang, menjadi makmum, imam katakanlah anak kita yang hafaz Quran. Bacaannya mendayu-dayu, tuan-tuan. Bapa di belakang, anak di depan. Oh, menitik air mata, tuan-tuan. Menitik air mata. Menitik air mata, tuan-tuan. Apalagi yang si ayah tak boleh baca Quran. Tiba-tiba anaknya hafaz Quran. Mendayu-dayu di hadapan. Dengan jamaah yang lain di belakang. Masya Allah.
Kalau itu tidak mengetuk pintu hati, itu tidak mengusik jiwa kita. Kalau itu tidak, tuan-tuan, kalau itu tidak kata orang, tidak dapat memberikan sikit suntikan kepada jiwa terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang hafaz Quran kepada ibu dan ayahnya yang tak boleh baca Quran. Inilah, tuan-tuan, kehebatannya. Bangga pun ada tengok anak yang boleh sayu pun ada, tuan-tuan. Rasa bangga kerana kita dapat anak yang macam itu. Bangga kepada anak yang membaca Al-Quran, yang menghafaz Al-Quran, yang mengimamkan kita dengan lagunya, dengan nadanya, dengan taranumnya, dengan sebutannya, dengan makhrajnya, dengan tajwidnya. Oh, tuan-tuan, tak dapatlah digambarkan macam mana rasa puasnya hati kita, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, kita akan meneruskannya. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan, mari kita dengar sedikit pesanan daripada Yayasan Kebajikan Yab Sabha. Mudah-mudahan, tuan-tuan, pesanan ini akan membuka lagi minda tuan-tuan dan minda saya untuk menggerakkan kita. Bila kita cerita tentang sedekah ini, maka, tuan-tuan, panjangkanlah sikit tangan, panjangkan jari-jari kita untuk mengeluarkan sedekah kepada Anjung Husnul Khatimah dan mendapatkan buku-buku yang disebutkan ini. Buku-buku itu hasil daripadanya ditumpahkan kepada tabung Anjung Husnul Khatimah. Dengarkan sekarang, tuan-tuan, lihat sekarang. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, bertemu lagi kita. Alhamdulillah, para penonton yang dihormati sekalian. Saya sebenarnya seronok bercerita tajuk ni, tuan-tuan. Seronok saya cerita. Yang pertama, saya tujukan kepada diri saya. Yang kedua, saya tujukan kepada anak isteri saya. Yang ketiga, saya tujukan kepada teman-teman sahabat saya. Yang keempat, saya tujukan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tajuk ini ada kaitan langsung dengan keislaman, dengan keimanan, ketakwaan, dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, insya-Allah kalau tidak ada pagal melintang, besok ialah siri yang ketujuh. Mungkin kita tangguhkan dulu perbincangan ini sebab ada lagi sebenarnya. Tapi kita pergi tajuk yang lain besok. Besok yang terakhir membincangkan sedekah. Tuan-tuan, hebatnya sedekah besok hari Jumaat. Tuan-tuan, kita membincangkan yang terakhir besok, yang ketujuh, siri yang ketujuh. Tuan-tuan dan puan, saya membacakan sepotong lagi ayat Quran dalam surah Al-Baqarah, ayat yang awal-awal, ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah ayat yang ketiga. Yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, mendermakan, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang yang beriman. Itulah orang yang bertakwa. Itulah orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia bakal ahli syurga. Itulah orang yang akan diselamatkan nanti di alam barzah. Itulah orang yang mudah dibangunkan nanti bila hari kiamat untuk dipindahkan ke pada mahsyar. Itulah orang yang mudah dihisab di atas mizan. Itulah orang yang mudah meniti titian sirat. Itulah orang yang dipimpin tangannya oleh malaikat untuk menuju ke pintu syurga dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, ya. Mari kita masuk dalam kumpulan itu, tuan-tuan. Mari kita masuk dalam kumpulan itu melalui channel sedekah.
we must get ourselves into that particular group through the channel of sadaqah, through the way of sadaqah, through the pathway of sadaqah, through the road of sadaqah, through the highway of sadaqah, through the lane of sadaqah. Marilah tuan-tuan, marilah. Dan saya nak meyakinkan diri tuan-tuan, nak meyakinkan diri saya dulu, tak ada orang di Malaysia yang tak boleh mengulur. Tuan-tuan, kan senyum pun sedekah, dan kata-kata yang mulia pun sedekah, kata-kata yang baik pun sedekah, memuji isteri sedekah. Saya nak ulang balik ni. Menepuk-nepuk tubuh isteri kerana mengucapkan terima kasih kepadanya, sedekah. Meyakinkan isteri, sedekah. Memotivasikan isteri dan anak-anak, sedekah. Menolong kerja-kerja isteri, sedekah. Menggembirakan isteri dan anak-anak, sedekah. Tidak mengutuknya, tuan-tuan, tidak mengutuknya, menahan, refrain from using abusive languages itu, sedekah. Tuan-tuan bayanglah, mudahnya dapat sedekah. Ada ranting-ranting apa di tengah jalan, tuan-tuan, ranting-ranting, pokok ke, ranting-ranting ke, tuan-tuan, ranting-ranting, tengah jalan tu, kita berhenti sekejap, ketepikan, sedekah. Kalau ada potholes misalnya, tuan-tuan, ada lubang kat situ, kita ambil satu batang, tuan-tuan nampak, satu batang kayu, taruh sikit daun dan sebagainya kat situ, pacakkan, sedekah. Tuan-tuan dan puan. Kalau kita sedang beratur misalnya, tuan-tuan, tengok ada orang tua, kita nak beli barang sekarang ni. Kita nak beli barang, tuan-tuan ni, nak beratur sekarang ni, insya-Allah. Bagi yang tua, kalau kita nampak mereka lebih tua daripada kita, yang lebih memerlukan daripada kita, pakcik ambil tempat saya, pakcik ambil tempat saya, sedekah. Allah, tuan-tuan. Kita cuba bayangkan, tuan-tuan dan puan. Apa yang nak lakukan dalam COVID-19 ni, bila kita berada dalam PKP ni, walaupun sudah relaxkan, boleh rentas sempadan, boleh rentas daerah, boleh rentas negeri dan semua. Alhamdulillah, almost back to normal sekarang ni. Tapi masih ada SOP. Tetap satunya ada SOP. Ikut, tuan-tuan, ikut SOP ni. Jangan kita mundur ke belakang. Jangan balik ke belakang. Di zaman mula-mula dulu, waktu mula 3 bulan yang lalu, macam mana menderitanya, kita tak boleh keluar rumah langsung. Macam mana hari raya, tuan-tuan, tak ziarah mak, tak ziarah ayah, tak pegang tangan mak, tak pegang tangan ayah, tak goncang tangan mak, tak goncang tangan ayah, tak dakap tubuh mak, tak dakap tubuh ayah, tak membisikkan kepada mak dan ayah, mak ampun, maaf, mak ampun, mak. 1 Syawal, tak boleh. Mak di Terengganu, kita di Kuala Lumpur, tak boleh. Rentas daerah tak boleh, rentas negeri tak boleh. Saudara yang saya muliakan sekalian ni. Sebab itu, tuan-tuan, marilah kita, insya-Allah. Di Malaysia ni, saya nak ulang balik, di Malaysia ni, dalam dunia ni, tuan-tuan, dalam lawatan-lawatan saya ke dunia ni, seluruh negara-negara, negara maju seperti Amerika, negara maju seperti Eropah, tuan-tuan, negara yang maju seperti Australia, tengok macam mana, tuan-tuan, macam mana negara itu, ya? Di bawah sosialismnya, tuan-tuan, pahaman sosialis, bukan sosialisme dalam segi politik ni, bukan, membantu egalitarianism namanya, sama-sama rasa, sama rata, egalitarianism, pahaman sama rasa, sama rata. Alhamdulillah. Sebab itu, saudara, kerana ini pemberian. Tapi kalau kita memberi saja bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya bukan kerana Allah, niatnya bukan mendapat keridhaan Allah, niatnya bukan dapat kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya not to seek the blessings of God, the pleasure of God, dia tak ada apa-apalah, pemberian biasa sajalah. Tidak dicatatkan sebagai sedekah, tidak dicatatkan sebagai infak, tidak dicatatkan sebagai wakaf, tidak dicatatkan sebagai amal ma'ruf. Tidak. Sebab itu, tuan-tuan, dia ada dia punya caranya. Ada prosedurnya, ada SOP-nya. Sedekah ini ada SOP-nya. SOP yang berbentuk syarak, SOP yang ada elemen akidah dalamnya, SOP yang berbentuk syarak, SOP yang berbentuk akhlak, ada di dalamnya. Cantiklah, tuan-tuan. It is not giving for the sake of giving. It is not just giving out. The little what you do, you have, giving out to other people. No. It has certain procedure need to be adhered to. Inilah dia, tuan-tuan. Dan inilah yang kita nak lakukan. Cantik, tuan-tuan. Boleh bagi. Tuan-tuan, saya nak menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Menyebutkan, tuan-tuan dan puan, bahawa kita memberi sesuatu itu dengan dipublicizkan bagus.
Tapi dengan cara tidak dipublicizkan langsung, lagi baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah lah, saya nak bacakan beberapa hadis sokongan daripada beberapa ayat Quran yang saya bacakan tadi. Hadis saya dah baca tuan-tuan, nanti saya nak bacakan lagi. Besok, yang terakhir besok, banyak lagi hadis yang saya nak bacakan. Satu hadis, tidak seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang halal. Tidak seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang halal kerana Allah SWT dan Allah di mana Allah menerimanya dengan kanannya. Dengan baik, Allah menerima dengan baik. Walaupun sedekah itu hanya sebutir tak kurma. Walaupun sedekah itu hanya sebutir kurma. Maka kurma tersebut akan bertambah besar di tangan Allah yang Maha Pengasih. Sehingga menjadi lebih besar daripada gunung. Kurma yang sebiji itu, tuan-tuan, diterima oleh Allah SWT, membesar, lebih besar daripada gunung. Can you imagine, tuan-tuan? A piece of date. Growing and growing. Until it takes the shape of a mountain. Bayang, tuan-tuan. Dan dalam gunung itulah kita dimatikan. Nak bawa gunung sedekah ni, tuan-tuan. Nak bawa gunung sedekah. Nak ditimbang di atas mizan, bawa gunung sedekah. Nak melintasi tiang sirat, bawa gunung sedekah. Bermuka pintu syurga, bawa gunung sedekah. Allah, tuan-tuan. Daripada sebiji kurma. Adakah agama lain yang kata begitu? Tak ada. Agama apa yang kata begitu? Islam. Agama siapa agama Islam ni? Agama tuan-tuan, agama saya, agama anak kita, agama isteri kita, agama suami kita, agama mak, ayah, adik, abang, kakak, agama umat seluruhnya. Tuan-tuan, demikianlah Allah memelihara sedekahmu. Sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan unta, semakin hari semakin besar kambing dan unta itu. Next, barang siapa mengumpulkan harta yang haram. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia keluarkan sebagai sedekah, maka ia tidak akan mendapatkan pahala dan ia tetap mendapatkan dosa. Allah, tuan-tuan. Riwayat Ibn Hibban dan Hakim. Jangan, tuan-tuan. Menang loteri nak sedekah. Dapat nombor ekor. 3 nombor dapat nombor ekor tu. Sedekah. Curi sedekah. No. Nampak duit terletak, tuan-tuan. Terletak je duit. Dalam bungkusan terletak duit. No. Bukan hak kita. Yang nak disedekahkan ni hak kita, ketulusan kita, keikhlasan kita, keputihan hati kita, jiwa kita, semangat kita. Kita bagi. That counts. Harta orang nak dibagi tanpa pengetahuan mereka? No. Sekarang musim durian, kita curi durian. Allah cerita orang curi durian, tuan-tuan. Curi durian. Curi durian, tuan-tuan. Orang curi durian. Di Kuala Kangsar, curi durian. Kita jual durian itu. Durian curi itu kita jual di tepi jalan. Kita ambil duitnya, beli susu untuk anak yang umur 3 bulan menyusu. Balik nampak isteri kita, tuan-tuan, sedang meriba anak dan menuangkan susu itu ke mulut anak. Dihisap oleh anak itu daripada duit durian curi. Durian curi, Masya Allah. Macam mana, tuan-tuan? Sedekahkah namanya kita bagi susu untuk anak? Tak. Sedekah namanya kita menjual di tepi jalan itu, tuan-tuan. Untuk memungkinkan orang yang kempunan, orang yang betul-betul mengandung nak makan durian, dapat makan durian. Durian curi. Dan kita tak sebutkan kepada mereka, ini durian curi. Tuan. Kemudian, saya sebutkan lagi. Hadis berikutnya, riwayat Bukhari. Kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu. Dalam perjalanan. Bukan bila perjalanan. Kita pergi ke mana-mana rumah sahabat dan sebagainya, ada jarum, tuan-tuan, kat tepi tu nampak. Ada kertas lah, tuan-tuan, ada kertas. Ada sampah-sampah sikit, ambil sampah-sampah. Sampah di masjid ambil, sampah di surau ambil, sampah di rumah ambil, sampah tepi jalan. Kita enggak. Masyarakat kita, tuan-tuan, pergi tengok Jepun. Allah, punya bersih. Jalannya spotless clean. Stesen kereta spotless clean. Busnya spotless clean. How could they maintain such a cleanliness, tuan-tuan? Semuanya
Tapi saya nak bagi tahu, kalau mereka tidak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau tidak ada butir-butir iman dalam diri, dalam jiwa mereka, kalau tidak ada butir-butir ketakwaan itu, tuan-tuan, tak adalah. Itu hanya pemberian civic. Pembelian dikira sebagai out of civic consciousness, out of civic mindedness. Bukan termasuk dalam sedekah, bukan masuk dalam infak. Kemudian tuan-tuan dan puan, senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Riwayat Tirmizi. Senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Ini saya dah ulas. Dan saya tidak bercadang untuk mengulas lagi. Akhirnya tuan-tuan, jauhilah neraka. Jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Jauhi neraka sebiji kurma. Pisahkan neraka daripada kita. Pisahkan api neraka daripada kita. Pisahkan tuan-tuan bakaran api neraka daripada kita. Apa pemisahnya? Sebiji kurma. Masya Allah. Is it too difficult to do it? Is it too heavy for you to do such thing? Hanya hati kita yang tak terbuka. Hanya tangan kita nak buat tapi hati tidak terbuka. Kaki nak bagi sedekah, nak pergi tempat itu tapi hati tidak terbuka. Hati, masalah hati. Nanti tuan-tuan dalam salah satu program kita nanti tajuknya ialah macam mana kita membina hati. Membina hati kita, hati-hati. Dan tuan-tuan puan yang akhirnya saya bacakan sepotong lagi ayat tuan-tuan jauhilah neraka hanya dengan sedekah dah tadi tuan-tuan puan. Akhirnya tuan-tuan dan puan, saya akan terus membacakan nanti tuan-tuan dan puan dan saya nak mengakhirkannya tuan-tuan sana. Tuan-tuan tengok di skrin sekarang cantik tuan-tuan kan Skrin sekarang cantik. Tuan tengok paparan skrin kita, alhamdulillah, dengan usaha daripada technician, sahabat-sahabat saya tuan-tuan yang datang pagi-pagi tuan-tuan, pukul 6 dah ada tuan-tuan nak meraihkan tuan-tuan nak meraihkan kerana kita nak bagi yang terbaik. Tuan-tuan tengok paparan yang terbaik tuan-tuan. Paparan yang profesional. Minta maaf lah, pada saya profesional yang terbaik. See how professional it is. Tuan-tuan, kerana kita hendak sebagai Muslim yang terbaik. Ini pun sedekah. Teman saya yang datang, technician yang datang, tuan-tuan pukul 6 tadi, sedekah. Bawa motosikal, sedekah. Duduk, sedekah. Pasal kita nak bagikan sedekah ilmu namanya. Sedekah ilmu. Memberi ilmu adalah sedekah. Mengajarkan adalah sedekah. Membawa kitab adalah sedekah. Membawa buku adalah sedekah. Duduk di bilik lecture adalah sedekah. Tuan-tuan bersyarat adalah sedekah. Bagi kuliah subuh adalah sedekah. Mendengar sebentar adalah sedekah. Pakai handphone kita mendengar adalah sedekah. Pakai smartphone kita mendengar adalah sedekah. Memberitahu isteri adalah sedekah. Masya Allah. Inilah yang perlu lakukan. Tengok tuan-tuan dan puan di skrin. Yayasan Kebajikan Sabah memohon tuan-tuan dan puan, mohon tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan dapat menderma, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dermakanlah untuk kita nak bina Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah Sabah Kompleks bertempat di Ulu Langat, Sungai Semungkis, Batu 15. Kita nak bina satu bangunan 13 juta ringgit. Ada masjidnya boleh memuatkan 1,000 orang. Dalam salah satu programnya mengikut modul-modul. Ada modul-modul. Modul 1, 3 hari 2 malam. Modul 2, 3 hari 2 malam. Modul 3, 3 hari 2 malam. Ikutlah tuan-tuan datang. Siapa yang mesti datang? Umur 40, 50, 60, 70, 80, 90. Datanglah. Dengan isteri, berseorangan, dengan anak. Anak-anak pula ada modul tersendiri. Modul 1 sampai modul 4. 3 hari 2 malam yang pertama. 3 hari 2 malam yang kedua. 3 hari 2 malam yang ketiga. 3 hari 2 malam yang keempat. Itu untuk anak. Sebab kita nak jadikan anak tuan-tuan anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang sembahyang, anak yang pergi masjid, anak yang baca Quran, anak yang taat kepada Allah, anak yang taat kepada Rasul, anak yang taat kepada mak bapak, anak yang menggembirakan mak bapak, anak yang tidak mencuit hati mak bapak, anak-anak yang tidak merendamkan mak bapak dengan air matanya, anak-anak yang sentiasa berada di barisan hadapan, mengangkat tangan. Akulah yang akan mengkhidmatinya, akulah yang akan mengkhidmatinya. Aku bersedia pada bila-bila masa. Ini ayah aku, ini mak aku. Aku sayang mak aku sayang ayah aku. Inilah persembahan yang terakhir aku nak beri sementara mereka bernafas hidup di dunia ini. Kita nak anak yang macam itu, tuan-tuan dan puan. Saya nak tanya tuan-tuan, anak yang mana ada pemikiran macam itu? Anak yang mana ada mentaliti macam itu? Anak yang mana ada perasaan yang macam itu? Inilah yang kita kena fikirkan, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah inilah yang sedang kita hidangkan, tuan-tuan. Jadi Anjung Husnul Khatimah, tempat latihannya nanti, universitinya, kolejnya, sekolahnya, institusinya, Anjung Husnul Khatimah.
Satu lagi buku-buku, tuan-tuan. 3 buku tu. Inilah buku yang saya tulis. Dan saya sedang tulis, tuan-tuan dan puan, satu buku namanya Solat, tambatlah hati dan jiwamu kepadanya. Solat, besar solat, tambatlah hati dan jiwamu kepadanya. Itu tajuk buku itu, tuan-tuan. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan tuan-tuan ya. Ini buku yang 3. Yang pertama, tuan-tuan, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat, buku yang ke-41. Buku yang ke-42, 42 buku dah saya tulis. Namanya, tuan-tuan, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Buku yang ketiga, baru sebulan umur buku ni. Nama dia, Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Bacalah buku ni. Semua orang kena baca buku ni. Laki-laki kena baca, perempuan kena baca, suami kena baca, isteri kena baca. Bukan kerana saya tulis, saya minta tuan-tuan baca, tapi saya dah tulis itu. Dah memikirkan cara yang terbaik. Tak panjang, tak pendek, tuan-tuan dan puan. Dengan bahasa-bahasa yang banyak, bahasa memujuk. Bukan senang nak cari bahasa memujuk ni, tuan-tuan. Dan dibuat dengan cara ringkas. 1, 2, 3, 1, 3. Berbentuk cookbook. How to do it. How. Not really the questions of what it is, why it is, tapi more to the question of how it is. Inilah yang sedang saya usahakan. Dapatkan buku ini, tuan-tuan. Ada nombor-nombor account dekat situ. Untuk beli buku pun pakai account itu. Untuk kita menderma kepada tabung pembentukan Komplek Anjung Husnul Khatimah pun pakai nombor account Maybank itu. Dan tuan-tuan boleh hubungi kita dengan nombor telefon itu. Apa tuan-tuan nak tahu? Nak tahu tentang saya, nak tahu tentang program saya, nak tahu buku saya, nak tahu apa siri-siri televisyen yang kita buat ni, tuan-tuan, yang dipancarkan melalui handphone tuan-tuan dan puan tu, tuan-tuan boleh tanyakan. Dan tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan, kita ada nama dia FAQ, Frequently Asked Question. Soalan-soalan lazim yang tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan, mengenai Anjung Husnul Khatimah. Telefon tuan-tuan dapatkan. Apa saja. Tuan-tuan nak buku, tuan-tuan tak sure, tuan-tuan tak berapa tahu, telefonlah nombor-nombor itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kita jumpa lagi, tuan-tuan dan puan, ya. Saya seronok berjumpa dengan tuan-tuan. Kirim salam saya. Salam daripada lubuk hati saya kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada mak, kepada ayah, mertua, mak mertua, ayah mertua, kepada sahabat-sahabat, jiran tetangga, sahabat andai. Sampaikan salam kepada mereka. Minta mereka bantu kami. Sikit aja bantu. Apa dia? Like and share, like and share, like and share. Kita ada YouTube. YouTube itu addresnya urut kecil saja, rapat-rapat. Dr. Hasan Ali. Dr. Hasan. Subscribe, tuan-tuan. Subscribe. Penuh kita punya, tuan-tuan, kita punya YouTube. Kalau nak tengok dia punya ceramah-ceramah, dia syarahan-syarahan dia, kuliah-kuliah dia, tuan-tuan. Tuan-tuan sebut apa saja tajuk, insya-Allah daripada dulu sampai sekarang tersusun indah, tuan-tuan dan puan. Kemudian tu kita punya IG, Instagram kita, Dr. Hasan _Ali, Dr. Hasan _Ali. Dan of course, kita punya FB page, Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali. Saya harap, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, saya minta maaf, tuan-tuan dan puan, apa yang kita usahakan ni, tuan-tuan, apa yang kita usahakan ni, semata-mata kerana nak curahkan balik kepada masyarakat, nak curahkan balik kepada umat. Dan tuan-tuan, bukan untuk keuntungan peribadi. Saya dah berjanji pada diri, berjanji kepada anak dan isteri, membawa anak isteri saya dan diri saya untuk menginfakkan apa yang saya ada di hujung hayat saya ini, supaya apa yang saya lakukan ini untuk Allah dan untuk Nabi-Nya dan untuk Islam seluruhnya, tuan-tuan dan puan. Saya nak infakkan diri saya nak dermakan diri saya nak dermakan tenaga saya nak dermakan kekuatan saya nak dermakan umur saya, tuan-tuan dan puan, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tentang peribadi, tidak ada kutipan peribadi, tidak ada sumbangan peribadi, hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bantulah, tuan-tuan, bantulah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.